balik kepada titah tuanku sebenarnya jadi R&D yang variasi seni dan juga ada pihak DN mengatakan ada orang politik exploit isu sejarah ni untuk kepentingan politik. Sebenarnya sejarah dieksploit dah zaman British lagi. Zaman Francis Drake tu. Itulah mengeksploitasi keadaan untuk kepentingan mereka. Apa yang saya ungkapkan sebelum pada ni bertahun-tahun lamanya adalah untuk memperbetulkan kembali perjalanan pengeksploitasian oleh pihak-pihak sebelum ni. Jadi saya juga dapat adalah orang beritahu ada parti yang menyokong pada masa itu supaya Pulau Pinang ni menjadi negeri yang berasingan. Ada juga tapi saya tak nak sebut lah. Dan saya pun hari ini bukan nak sebut, tersebut. Ya. Jadi mesti dibetulkan. Saya menyambut baik titah Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam titah baginda sempena Hari Kebetulan tu. Jelas hasrat dan perhatian baginda kepada isu sejarah. Jadi apa yang saya bangkitkan sebelum pada itu tidak lari daripada hasrat baginda. Saya rasa tak ada pihak patut berasa bimbang dan risau dengan titah tu. Sebab titah tu benar, lurus dan betul. Dia bukan bertujuan untuk mencari gaduh dengan sesiapa. Hanya untuk mengungkapkan bahawa apabila ada pemesongan atau dalam bahasa yang lain dipanggil penjulingan sejarah, keadaan itu mesti dibetulkan oleh anak-anak bangsa yang kemudian lahir daripada kecerdikan, kepintaran, kecerdasan, ada ilmu, ada maklumat, ada usaha untuk membuat kajian, ada usaha untuk membuat pembetulan. Mesti dibuat. Kalau tidak, kita hanya hidup dalam satu rangka yang diset oleh pihak lain yang ada kepentingan sejak 200 tahun dulu untuk kita hidup macam itu. Saya rasa tak betul. Selagi mana kita ada pemikiran, ada usaha, ada keberanian, ada kesungguhan untuk melihat kehidupan kita ni lebih baik. Kalau dulu berlaku pemesongan, adakah kita sanggup hidup dalam pemesongan tu selama-lamanya? Saya tak sanggup. Kalau ada orang sanggup dan selesa dengan pemesongan tu, itu terpulang kat dia lah. Kerana dia ada kepentingan dalam pemesongan tu. Kita ada kepentingan untuk memperbetulkan apa yang telah dipesongkan. Dan kita pembetulan tu akan berjalan berdasarkan kajian-kajian, bukan hanya berdasarkan kehendak-kehendak. Dulu orang marah kat saya, dia berkata di Sanusi desak pindah perlembagaan. Saya bukan gila nak pindah perlembagaan tak ada 2/3. Perlembagaan hanya boleh dipindah dengan sokongan 2/3 Dewan. Di Parlimen mana saya ada 2/3. Orang tak sokong saya tentulah tak mau sokong kan, walaupun dia ada 2/3, kerana dia ada kepentingan dalam tu. Jadi tak logik tuduhan kepada saya tu. Kemudian tuduh saya apa lagi? Nak cari gaduh. Saya nak gaduh dengan siapa? Takkanlah nak membetulkan keadaan cari gaduh. Semua tu adalah usaha-usaha untuk mengekalkan pemesongan kerana mereka ada kepentingan dalam pemesongan tu. Ada pakar sejarah kata sewa dah terbatal apa semua. Itu dia seorang je. Dan dia pun lahir daripada sistem yang telah dipesongkan tu. Kan? Saya tak tahu PhD dia kaji bab apa. Jadi bila kita ada hasrat yang murni, kerana ini melibatkan kita, saya rasa hasrat ini patut disokong. Selagi mana ia benar berdasarkan hakikat yang telah terjadi pada waktu itu dan mesti dibetulkan sekarang ni. Ini usaha yang baik dan kita akan junjung titah perintah Tuanku Sultan untuk merealisasikan ini berdasarkan pembentangan fakta-fakta tanpa prejudis kepada mana-mana pihak. Itulah usaha yang sedang kita buat. Saya harap titah Tuanku Sultan ni tak ada orang yang engkar. Tidak ada pihak yang engkar kepada titah Sultan. Janganlah kita menjunjung titah bila sebulu dengan kita. Bila tak mau, bila tak sebulu, kita engkar. Kan? Kita dah berikrar ketaatan, kesetiaan kepada raja dan negara. Kena setia. Rukun negara, bos. Rukun negara.
Seperti yang pernah saya maklumkan dulu bahawa Kesultanan Kedah Darul Aman ni adalah satu-satunya kesultanan yang tertua di dunia daripada satu keluarga yang memerintah satu negeri yang tidak pernah terputus family tree tu, tak pernah beralih ke family tree yang lain, family tree yang sama daripada mula. Kalau kita ambil daripada kerajaan Islam 1136 sampai sekarang ni tak pernah putus. Sebelum pada tu pun, sebelum Islam masih family yang sama. Tapi masa tu ada yang Buddha, ada yang Hindu lah sebelum 1136. Dan kita tahu kan Praong yang menjadi Maharaja Kedah masuk Islam pada 1136 selepas menerima dakwah yang dibawa oleh Syekh Abdullah Al-Kumairi ataupun Syekh Abdullah Al-Yamani pada 1136. Lepas itulah mula kerajaan Islam di Kedah mengambil nama Praong ni Sultan Muzaffar Shah 1136 sampai sekarang ni family tree yang sama.